Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن العظيم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة walam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakuna minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman di dalam surah Taubah, hanya saja orang-orang yang menghidupkan rumah Allah, mengimarahkan rumah Allah, ialah mereka yang beriman kepada Allah serta hari akhirat, dan mereka itu mendirikan salat, mereka itu mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut, mereka tidak gentar, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inilah golongan-golongan yang mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Ridwan, pengurusi masjid kita, dan merangkap pengurusi ringkas kepada tazkirah pada tengah hari ini, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan muslimin, mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, di dalam perumahan kita ini ada satu masjid cantik, masya-Allah, tabarakallah. Masjid-masjid yang ada depan rumah kita ni, tuan-tuan, sajalah nak bagi tahu, dia bukan untuk sembahyang Jumaat saja. Masjid kita ni bukan dibina untuk solat Jumaat, solat raya, solat jenazah, akad nikah. Masjid kita ni disebutkan masjid ialah tempat sujud. Kata Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjidan tahura. Allah jadikan kepada aku muka bumi ini, kata Nabi SAW, berbeza syariat Nabi dengan syariat Nabi yang terdahulu. Allah jadikan muka bumi ini suci sebagai tempat sujud. Boleh semayang di rumah, boleh semayang di pejabat, di padang bola, boleh semayang di surau, semayang di masjid. Maka masjid ni adalah satu binaan yang dibina dengan tujuan menyembah Allah selama-lamanya. Tak boleh ubah lah. Berasa nak ubah buat hotel lah masjid ni, tak boleh. Binaan yang cantik. Kalau tuan-tuan tengok di negara Arab, binaan kerajaan Osmaniyah yang sangat hebat. Tengok di Turki, di Mekah sekalipun, dalam kawasan Kaabah tu, dalam kawasan Mataf tu, yang macam batu-batu bata merah tu, dipunggah balik. Kerajaan seorang dibuang, dia buat lain, tapi tak ori, bukan original dah. Yang asalnya dibina oleh kerajaan Osmaniyah, walau berlaku pembesaran Masjidil Haram, ukiran binaan itu masih dikekalkan. Tengok Masjid Hagia Sophia, Masjid Biru. Kalau di Syria ada satu masjid, dia panggil Taqiyah Sulaimaniyah, tengah-tengah bandar Syria, bandar Dimashq. Masjid yang dibina oleh kerajaan Osmaniyah, sangat hebat. Walau ratusan tahun, ribuan tahun, masih nampak cantik. Tak macam masjid tempat kita, buat tepi sungai, boleh ambil gambar lah, tak boleh masuk. Masjid tempat kita dibuat tak cantik macam tempat di negara-negara lain. Ala kulli hal, masjid tuan-tuan ni cantik. Maka masjid yang cantik ni dijadikan selama-lamanya untuk ibadat kepada Allah. Tak boleh ni ubah buat hotel lah. Pasal tengok ni, kalau kita buat baik, beam lain ni boleh dapat 3 tingkat, dapat duit. Ikat balik beam, pintu naik kot ni buat lift. Tengok comel lah. Parking dah ada, dah orang tak mau main semayang, kita buat hotel.
Tak boleh. Rumah Allah ini kekal sebagai tempat ibadat selama-lamanya. Tak boleh diubah. Maka masjid yang ada dalam kampung kita ni satu nikmat. Sahabat Nabi berlumba-lumba nak pindah rumah. Mereka ni duduk jauh dengan masjid Nabi, di kawasan Masjid Qiblatain. Nak berubah, nak pindah rumah, duduk dekat dengan masjid. Bila Nabi dengar, Nabi dapat maklumat para sahabat nak berpindah rumah dekat dengan masjid, Nabi kata dekat sahabat, kekallah kamu di rumah kamu, duduk di kampung kamu walau jauh, datanglah ke masjid. Nabi kata, tuktabu atharukum, ditulis pahala perjalanan kamu ke masjid. Setiap langkah kamu ke masjid dihapuskan dosa dan diberikan kebaikan. Ni rumah depan masjid. Rumah saya bukan depan masjid Ustaz, tepi masjid. Samalah tu. Sama. Rumah yang dekat-dekat dengan masjid, tak ambil peluang solat 5 waktu di masjid. Jenis ni kan ni. Kalau pergi Mekah, mayang di hotel. Saya Ustaz nak murah, hotel dekat. Jenis tu. Jenis dah orang kita ni. Nak murah, hotel dekat. Kalau boleh Ustaz buka bilik tu, buka tingkap, nampak Kaabah. Lepas tu semayang kat mana? Dalam bilik. Nak pi umrah, nak pi haji, buat kenduri, lembu, kambing, buat baca Yasin 3 malam, takut kapal terbang jatuh. Pasal dia jahat kan, takut dia naik tu kapal terbang jatuh. Doa supaya dia selamat sampai Mekah. Sampai di Mekah, tak masuk masjid. Sebab apa tak mayang dalam Masjidil Haram? Sebab daripada kampung dia tak minat semayang dalam masjid. Orang yang bukan ahli masjid, bila sampai depan Kaabah sekalipun, dia tak ada perasaan untuk solat macam orang yang rindukan rumah Allah. Tak ada. Oleh sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, masjid yang dibina atas muka bumi ini untuk diimarahkan. Allah sebut orang yang mengimarahkan rumah Allah dalam satu ayat. Allah Ta'ala sebut, ulama bahas ayat tu, orang yang bagi minum air kepada orang yang pergi buat haji dengan orang yang buat haji, mana pahala dia besar? Orang yang main ke masjid, dia bagi air ni free. Siapa masuk masjid, dia bagi air free. Dengan orang yang menghidupkan rumah Allah, yang menghidupkan rumah Allah itu lebih tinggi darjatnya daripada orang yang memberikan makan dan minum kepada orang yang hadir ke masjid. Bukan bagi air ni tak bagus, bagus. Bagi minum kepada orang main masjid, bagus. Cedok air Zam-Zam bagi orang yang buat haji, buat umrah, duk tawaf, baik, perbuatan itu baik. Tetapi mengimarahkan rumah Allah itu lebih baik. Antara sifat orang yang mengimarahkan rumah Allah apa dia? Beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat. Dua ni Allah sebut. Mana rukun iman yang lain? Ada dalam beriman dengan hari kiamat. Man amana billahi wal yaumil akhir. Kata ulama, perkataan hari akhirat itu dalamnya ada beriman kepada para malaikat. Macam mana kamu boleh takut kepada hari akhirat, percaya ada akhirat? Mesti kita percaya kepada adanya malaikat yang mencatat amalan kita. Betul tak? Mana orang yang beriman dengan hari akhirat? Apa makna hari akhirat? Dihidupkan semula untuk dihitung dan dihisap. Mana orang yang beriman dengan hari akhirat? Dia beriman dengan para malaikat, beriman dengan para rasul, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, beriman dengan qada dan qadar. Mana dalam perkataan yaumil akhir ada lagi 4 rukun. Lepas tu kena mengaji. Ni tengok 2 ya. Kebijaksanaan Allah Ta'ala ini tak ada orang boleh tiru. Hebat Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang kita tak pernah terlintas dalam kepala. Hebatnya Allah Ta'ala ni. Allah kan maha bijaksana, Al-Hakim. Orang yang menghidupkan masjid ialah orang yang beriman kepada Allah serta hari akhirat. Macam mana mau percaya hari akhirat? Mesti percaya ada malaikat. Betul tak? Baik.
Itu yang pertama. Kalau mari masjid tak beriman dengan Allah dan rukun-rukun iman yang lain, dia tidak dianggap beriman kepada Allah dan dia tidak dikira sebagai orang yang menghidupkan rumah Allah. Yang kedua, orang yang mai ke masjid ni wa aqamas salah, mereka mendirikan solat. Kalau sekadar mai kencing berak balik, rasa nak kencing berak masjid. Masjid kita lah, comel tanah, comel ada orang cuci, jimat air, berak masjid. Orang lagu ni dia akan mati di masjid, tapi mati dalam jamban masjid. Jumpa mayat dia dalam jamban masjid. Mana matilah masjid ni? Tak pernah pergi masjid. Dok, mati dalam jamban masjid. Tapi pengurusi kata jangan khabar. Kau orang kata dia mati dalam tandas, aib dia. Khabar mati di masjid. Memang mati di masjid, dalam lubang jamban masjid. Tak pernah mari semayang, tapi mati di masjid. Sebab tu ada orang yang mati dalam masjid, mati di masjid, masuk neraka. Ada orang mati dalam kelab malam, masuk syurga. Aku mana tu Ustaz? Dia mati kelab malam, dia pergi kelab malam, mati dalam kelab malam, masuk syurga. Orang ni mai masjid, mati di masjid, tapi dia ahli neraka. Dia mai masjid, curi duit tabung masjid, curi motosikal orang, terkejut dengan jemaah, naik motor, belah tiang elektrik depan masjid, mati dalam kawasan masjid. Dia mai masjid tapi mencuri. Adapun orang yang mati dalam kelab malam, dia keluar berdakwah di kelab malam, kempen orang dalam kelab malam untuk beribadat kepada Allah. Akhirnya dia dipukul hingga mati, matinya dalam kebaikan, walau umur dia habis dalam kelab malam. Nampak tak? Niat kita tu, tujuan kita. Orang yang mai ke masjid, syarat nak hidupkan rumah Allah, ditulis nama sebagai menghidupkan rumah Allah, ialah orang yang solat. Masuk masjid jangan duduk lagi, sembahyang 2 rakaat. Solat sunat tahiyatul masjid. Masuk istana tak ada solat 2 rakaat memuliakan istana. Masuk hotel tidak ada 2 rakaat solat memuliakan hotel. Masuk rumah menteri besar, masuk rumah pemimpin, masuk rumah ulama, tidak ada sembahyang 2 rakaat memuliakan rumah tersebut. Tapi masuk rumah Allah, walau rumah Allah itu tidak secantik macam rumah kita, tak cantik macam banglo kita, tapi rumah Allah ni ada 2 rakaat yang disyariatkan oleh Nabi kita SAW. Nabi kata jangan duduk sehingga kamu salat 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. 2 rakaat. Baca Fatihah, malah baca surah sudah, baca Fatihah. 2 rakaat tu pun dok. Sehari bila imam azan, bila Tok Bilal kita azan, semayang sunat sebelum Jumaat, tak wakil kau, dia buat dok. Bangun lah. Kalau tak larat semayang duduk. Ayah-ayah ni yang dah berumur ni tak larat nak bangun, semayang duduk. Semayang sunat boleh solat atas kenderaan, boleh solat duduk, tak ada masalah. Orang sehat boleh semayang sunat duduk, orang sakit boleh semayang sunat duduk. Semayang wajib je, hak tu ulama bahas panjang. Berasa malas bangkit lagi, semayang duduk, takut kawan kata, orang baling kata balai lagi. Orang Kedah, orang Bali kata balai lagi. Demo nak kata tak nama balai lagi, mapuh lagi lah. Nak kata apa peduli apa? Ada semayang duduk pasal malam boleh pi. Tengok Pak Long tu umur 76. Semalam aku tengok duduk dekat dengan tu, jabatan angkut tu, jabatan angkat, jabatan angkut, jabatan angkat. Duk ada situ semalam. Hari ni semayang duduk pula. Biar orang nak kata apa, janji kita semayang, tak bangun. Bila mati baru menyesal. Tidak? Mati ni menyesal. Orang yang derma RM1 pun menyesal, orang yang derma RM10,000 pun menyesal. Sebab bila dah mati dah lihat kebaikan. Bila nampak kebaikan itu, dia akan menyesal. Ya Allah, kalaulah aku bagi banyak dulu. Kalaulah aku bagi banyak dulu, aku ya Allah, ada orang mari rumah minta bantuan, kita bagi baju buruk. Bantuan kepada orang susah, kita bagi baju buruk. Kalau kita nampak pahala bagi baju dekat orang, kita akan beli baju baru dan sebarkan kepada orang tu. Tak apalah, saya pergi beli baju baru, saya bagi kat awak. Awak pakai siapa?
Ni dah bagi baju buruk, baju yang kita tak mau pakai. Kalau kita boleh pakai, kita tak bagi kat orang. Yang kita dah tak boleh pakai, baru bagi dekat orang. Betul tak? Tu yang kedua, mesti solat. Yang ketiga, wa ataz zakah, mengeluarkan zakat. Zakat ni benda wajib. Kita tak boleh makan zakat itu, walau dia harta yang kita dapat, tapi perlu dibersihkan harta tersebut dengan zakat. 8 golongan sahaja yang layak untuk dapat zakat. Kita dapat duit 1 juta, kita kata aku tak mau bagi sebab aku yang bekerja. Ya, engkau dapat duit sebab ada orang miskin yang bekerja dengan kau. Keluarkanlah zakat kepada 8 golongan ni. 2.5 sahaja. Yang ni wajib. Yang duk derma masjid, derma tabung sekolah, derma tabung Jumaat, derma dekat jiran, beli makan bagi dekat orang susah, itu sedekah sunat. Zakat ni benda wajib. Wajib tak wajibnya, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu istihar perang kepada orang yang tak bayar zakat. Sayyidina Umar tanya Sayyidina Abu Bakar, macam mana kamu nak berperang dengan orang Islam? Mereka ini orang Islam, mereka sembahyang. Macam mana kamu wahai khalifah telah mengisytiharkan peperangan? Perang ni kira jalan akhir. Perang, bawa pedang, tak bayar zakat, bawa pedang pergi. Mujul lembaga zakat kita, dia tak bawa pedang mari rumah. Kata Sayyidina Umar kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Nabi SAW sebut, Nabi sebut, umirtu an uqatilan nas hatta yashhada an la ilaha illallah atau kama qala. Kata Nabi, aku disuruh untuk memerangi manusia sehingga mereka menyebut la ilaha illallah. Maka orang yang mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah, dia mesti beriman dengan rukun-rukun Islam. Antara rukun Islam mengeluarkan zakat. Maka orang yang menghalang mengeluarkan zakat, dia telah rosak pada imannya. Rukun Islam ada 5. Tolak 1 tinggal berapa? Tinggal berapa? Kosong. Rukun Islam ada 5, tolak 1, kosong. Jadi murtad, kafir. Aku tak mau semayang, semayang tak wajib, bukan tinggal 4, kafir dah. Faham? Matematik dia macam tu. Kalau haji bukan wajib, membazir pergi haji tu. Contoh jangan duk potong video aku pendek-pendek gitu pula. Dia kata ustaz ni kata tak wajib haji. Aku cari orang yang rakam ni. Dia kata haji tak wajib, mengarut, habis duit 40,000, baik buat rumah. Ni semua mengarut ya. Contoh, kalau orang yang kata macam tu, jatuh akidah dia. Apa lah kena pakai kain, tak boleh pakai seluar dalam lah, apa semua. Ni ajaran apa ni? Contoh, na'udzubillah min zalik. Kalau dia menghina rukun-rukun Islam, tolak 1 ya, habis. Hilang hak lain. Bukan tinggal 4. Tolak 2 tinggal 3. Tak. Rukun Islam, tolak 1, hilang 5. Jadi orang tak bayar zakat ni, dia berkerah tak mau keluarkan zakat. Sayyidina Umar kata, kalau begitu aku dah faham kenapa engkau wahai Amirul Mukminin nak berperang dengan orang Islam sendiri, sebab mereka telah menolak salah satu daripada rukun Islam. Jangan buat main. Kena cermat, kena cergah, kena ambil berat tentang harta yang kita dapat. Itu yang ketiga. Yang keempat, sampai ke apa Ustaz? Sampai masuk waktu? Sampai masuk waktu? Pukul 1. Yang keempat, walam yakhsha illallah. Sampai pukul 1. Lagi 10 minit lagi. Walam yakhsha illallah. Dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Jadi orang yang hidup kat rumah Allah ni, dia tak takut. Tak takut ni bukan maksudnya aku malas pakai mask, aku tak takut polis. Itu bodoh. Lampu merah langgar, biar aku tak takut. Bukan macam tu. Itu kita menghormati undang-undang, undang-undang kehidupan masyarakat. Kalau aku langgar lampu merah, aku menyebabkan kemalangan kepada orang, tak boleh. Aku potong double line dekat corner, parking ikut suka, menyebabkan orang lain susah, itu ada undang-undang lain. Yang kata takut ni, dia hanya takut kepada Allah, tak takut pada orang.
Ustaz mu cakap gini, orang tak panggil mu mengajar dah. Biar zaman aku nak mengaji dulu, dia tak bagi duit pun. Masa kita nak pergi mengaji dulu, ada tak dia bagi duit? Awak nak pergi mana? Nak pergi Mesir. Ambil duit saya 200 juta ambil. Pergi belajar. Dengar kita nak pergi Mesir, ngaji molek-molek duit tak bagi pun. Dengar nak pergi Jordan, nak pergi Syria, nak ngaji mana? Ngaji molek-molek ni. InsyaAllah pakcik doa. Dia tak bagi pun duit. Bila balik, kita mengajar dia yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Mu baru mengaji 5 tahun, 6 tahun, balik kata aku buat tak betul dah. Natang umur ni. Sedap dia. Masa kita mengaji, dia tak bantu kita. Yang bantu kita sewaktu kita belajar siapa? Allah yang rezekikan kita. Nabi SAW sebut, siapa yang menuntut ilmu Allah Ta'ala ini, takaffalallahu lahu rizqahu, Allah Ta'ala jamin rezeki dia. Jamin rezeki. Dah bila balik duduk dalam tempat kita, takkan kita nak takut kepada orang sehingga kita mengabaikan dan meninggalkan apa yang kita belajar. Kitab 2 lori. Kitab 2 lori penuh. Masuk rumah kitab macam maktabah dah. Hebat. 2 kontainer. Atas laut ada 3 lagi kontainer. Kitab nak sampai. Tapi takut dengan pemerintah dalam perkara yang benar, tak berani cakap. Bila ada jawatan besar dalam agama, tak bercakap masalah-masalah besar yang berlaku dalam negara kita. Cakap tentang apa? Cakap bahaya mercun. Bahaya mercun. Bahaya mercun. Bak haid, bak malas mayang tu tinggal kat kami lah, ustaz-ustaz kampung ni. Orang-orang yang jawatan tinggi-tinggi yang besar-besar dalam agama ni cakap benda hak tinggi sikit. Tak takut. Dia tak takut dekat siapa. Kalau benda salah, dia kata salah. Ustaz, kalau ustaz nak mengajar kat sini, bak ni tak boleh sentuh, bak ni tak boleh sentuh, bak ni tak boleh sentuh. Hang siapa? Hang ingat agama ni pak hang punya. Hang ingat Islam ni tok mu punya. Boleh main halal ni tak boleh sebut, ni tak boleh sebut, yang ni tak boleh sebut. Mu nak suruh aku mengajar ke mu nak mengajar? Kita pula atok. Kita pergi panggil tok guru main mengajak silat, mengajak taekwondo, mengajak tomoy, pesan dekat dia. Buah kilah belakang ni tak mau. Panggil dia main mengajar, kontrol dia pula. Balik lah. Belajar lain. Belajar dengan binimu. Binimu tak payah buat apa pun. Bini buat gini ya. Senyak laki tu. Hak beli gerek gantung, sawang gitu ya. Hak beli motor, tok motor parking gitu ya. Elok pakai bini lain, bini buat saja nak basuh motor ya. Tak gimana pun. Belajar silat tu je dengan bini. Hebat isteri ni. Dia buat laki hak misal tebal pun jatuh. Hak pitih bulanan ribu-ribu pun bekok dengan bini. Firaun berkalah dengan bini dia. Dengan apa main? Nak bunuh Nabi Musa tak jadi sebab pujuk rayu seorang wanita itu boleh melemahkan seorang pemimpin yang bengis. Firaun dari dulu susah kau orang sampai sekarang. Pergi Mesir nak masuk muzium tu kena bayar. Nak tengok mayat Firaun tu kena bayar lagi. Nak tengok muka dia kena bayar lagi. Jangan jadi Firaun. Hidup susah kau orang, mati pun susah kau orang sampai hari ni. Nak tengok bangkai dia ya. Nak tengok Firaun yang lawan dengan Nabi Musa kena bayar lagi. Google lah, tak payah pergi lah tengok. Susah orang. Jadinya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita kena usaha untuk imarahkan rumah Allah. Boleh? Boleh tak? Orang-orang ni lah yang dianggap oleh Allah sebagai orang yang berjaya, yang mendapat hidayah. Pertama, beriman dengan rukun iman. Yang kedua, salat. Yang ketiga, bayar zakat. Yang keempat, tidak takut kepada orang lain melainkan hanya kepada Allah. Jadi kalau masjid ni ada, hidupkanlah tuan-tuan. Imarahkanlah rumah Allah. Kuliahnya, semayang fardunya. Jangan Jumaat sahaja kita main ke masjid. Ambillah peluang menjadi tetamu Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi tetamunya di dalam syurga kelak. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu kelemahan diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا. اللهم لا تذهب بركة علومهم عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.